Assalamualaikum. Saya Nur Karmila Karuna binti Mamat Khairusi daripada OUM Seremban Negeri Sembilan dan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Rendah. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang program pendidikan inklusif, yang bermaksud program ini ialah program pendidikan bagi murid yang berkeperluan khas yang dihadiri oleh dua jenis murid, iaitu murid normal dan murid kurang upaya, sama ada di sekolah kerajaan ataupun di sekolah bantuan kerajaan. Pendidikan inklusif ini terbahagi kepada dua, iaitu penuh dan separa. Penuh ini bermaksud murid normal bersama murid kurang upaya ini akan bergabung di dalam satu kelas dan akan mengikuti semua pembelajaran di dalam kelas tersebut yang diajar oleh guru-guru akademik mereka yang telah ditetapkan. Manakala separa pula bermaksud murid yang normal bersama murid yang kurang upaya ini akan belajar di dalam satu kelas, tetapi mereka mengikut kemampuan murid tersebut, sama ada murid tersebut mampu atau tidak belajar di dalam kelas tersebut. Jika mereka tidak mampu untuk meneruskan pelajaran dalam kelas tersebut, mereka akan dipindahkan di dalam kelas pendidikan khas yang ditetapkan oleh sekolah. Okey. Pendidikan inklusif ini mempunyai dua perkara yang bermaksud ada yang menyokong pendidikan ini, ada yang tidak menyokong pendidikan program ini. Yang menyokong, mereka akan menyediakan terapi melalui pasukan pelbagai disiplin, yang bermaksud mereka akan menyediakan perkhidmatan untuk mendisiplinkan murid dan mendisiplinkan guru-guru bagaimana mereka nak menguruskan murid-murid agar mereka mengikut disiplin sekolah. Yang kedua, memberi khidmat nasihat kepada guru, ibu bapa dan masyarakat tentang kesedaran program pendidikan inklusif ni, sama ada ianya penting ataupun tidak penting. Jika tidak penting, bagaimana? Jika penting, bagaimana cara mereka nak menyampaikan dan menjalankan program ini dengan baik. Yang ketiga, cadangan keperluan khusus, yang bermaksud guru dan ibu bapa haruslah berbincang di sekolah bersama pihak yang berkuasa tentang apa keperluan khas yang mereka perlukan di dalam sekolah dan di dalam kelas. Contohnya kerusi roda untuk mereka yang tidak boleh berjalan, kaunter pembesar untuk mereka yang mengalami masalah penglihatan, dan alat pendengaran bagi mereka yang mempunyai masalah pendengaran. Dan yang keempat, program interventasi awal secara bersepadu untuk meningkatkan perkembangan mereka. Program ini sangat penting dijalankan kepada murid kerana perkembangan ini bermaksud bagaimana tindak balas murid tersebut bila mereka mengikuti program ini. Bagaimana cara mereka menerima, bagaimana cara mereka bergerak, intonasi bercakap, bagaimana cara mereka bergaul sesama sendiri. Itu disebabkan mereka perlu mengikuti program pendidikan inklusif ini kerana ianya sangat penting untuk perkembangan murid-murid yang tidak upaya. Manakala bagi mereka yang menghalang ni, adanya ibu bapa yang kurang percaya terhadap guru-guru dan terlalu mendengar kata anak-anak. Jika anak tu kata tak nak pergi sekolah, ibu bapa pun takkan hantar anak tersebut ke sekolah, dan kurang percaya terhadap guru kerana ada separuh ibu bapa yang tidak mempercayai guru kerana mereka menganggap guru ini tidak mempunyai pengalaman bagaimana nak mendidik anak mereka. Jadinya tentang hal ini, ibu bapa tidak perlu risau kerana pihak pendidikan akan menilai guru tersebut bagaimana cara mereka menyampaikan ilmu kepada murid-murid yang berpendidikan khas. Yang kedua, masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga mereka. Contohnya, keluarga murid-murid tersebut mempunyai masalah kewangan. Jadinya mereka risau bagaimana nak menghantar anaknya ke program tersebut untuk bayaran, bagaimana pemakanan anak mereka. Jadinya mereka akan risau kerana mereka mempunyai masalah
kewangan. Jadinya sebagai ibu bapa tidak perlu risau tentang masalah kewangan, kerana setiap guru mereka akan menyemak setiap data-data murid, bagaimana latar belakang murid tersebut, sama ada mereka orang susah ataupun mereka mampu ataupun tidak. Jadinya pihak sekolah akan mengambil tanggungjawab ini untuk membantu murid-murid yang tidak mempunyai kewangan. Mereka akan bantu dari segi kewangan ataupun pakaian bagi meringankan beban murid-murid tersebut dan keluarganya. Yang ketiga, guru yang tidak berkualiti. Kebanyakannya ibu bapa akan menganggap guru ini mempunyai masalah. Banyak masalah. Ada yang tidak tahu bagaimana nak mengajar dan ada yang tidak tahu bagaimana nak menyampaikan kepada murid. Kerana ada guru yang mengajar di pendidikan khas, mereka tidak pergi kursus terlebih dahulu dan masuk ke dalam kelas itu dahulu. Jadinya di sini pihak pendidikan akan menilai bagaimana guru tersebut dan akan membaiki ianya melalui membuat program-program untuk guru tersebut ataupun menghantar guru tersebut pergi kursus untuk meningkatkan lagi ilmu kepada guru tersebut untuk menyampaikan kepada murid-murid. Dan akhir sekali, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat haruslah mengambil tahu tentang program pendidikan inklusif ni sangat penting untuk masa depan mereka yang kurang upaya. Kerana zaman sekarang terlalu banyak orang kurang upaya tetapi mereka mampu berdikari dengan baik. Oleh itu, ibu bapa haruslah sedar tentang kebaikan program ini dan menghantar anak ke sekolah dan mempercayai guru dengan berbincang dengan guru tersebut tentang masalah anak mereka, bagaimana anak mereka dengan baik di sekolah. Sekian, terima kasih.